TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi dan anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Macam biasa kita akan bersiaran dari pukul 2 sehingga 3 petang dan sayalah ketua kelas Mahir untuk petang ini. Sebelum kita mulakan adik-adik, apa kata kita ingatkan diri kita untuk sentiasa mematuhi SOP. Nampak tak? Abang Irfan tengah pakai pelitup muka. Kalau kita berada di tempat yang sesak ataupun tempat awam, jangan lupa untuk sentiasa memakai pelitup muka. Dan apabila kita pakai pelitup muka, kita dah pegang macam-macam benda. Apa kata kita sanitize tangan kita dulu. Baiklah. Bila kita dah sanitize tangan kita, barulah kita rasa selamat. Betul tak? Dan kita juga perlu ingat untuk sentiasa menjaga penjarakan sosial sebanyak 1 meter. Sebab kita tak nak terjangkiti dengan virus yang berbahaya ni. Ingat adik-adik untuk sentiasa patuhi SOP. Baiklah, kita dah pakai mask dan kita nak buka untuk rancangan kita pada hari ini. Kita kena simpan di tempat yang sepatutnya. Barulah kita selesai dengan pematuhan SOP. Okey, bila kita dah selesai dengan pematuhan SOP, apa kata kita mulakan dengan kelas Mahir untuk petang ini. Kalau ada nak tahu, untuk petang ini, kita akan belajar satu subjek gabungan antara sains dan juga reka bentuk. Kenapa bergabung ni? Kan? Apa persamaan dia? Apa perbezaan dia? Kalau nak tahu, kita saksikan dulu video profil guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Kembali bersama saya Irfan dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Sekarang ni saya bukan seorang tahu sebab saya bersama dengan 2 guru pakar yang akan mengajar kita pada hari ini. Yang pertama kita ada Cikgu Muslim. Apa khabar Cikgu? Selamat datang ke Mahir. Alhamdulillah, terima kasih. Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, baik, itu yang kita nak dengar. Dan seterusnya kita ada juga Cikgu Azia. Apa khabar Cikgu? Selamat datang ke Mahir. Ya, Alhamdulillah sihat Irfan. Ya. Baik Cikgu. Kita nampak kan Cikgu, dua-dua Cikgu ni merupakan Cikgu pakar yang dah banyak pengalaman mengajar dalam subjek untuk petang ini. Dan apa kata kita berkenalan lebih mendalam dengan mereka. Silakan Cikgu Muslim. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Nama saya Cikgu Muslim bin Haji Tamsir. Saya bertugas di SK Tun Sen On, Kuala Lumpur. Okey. Saya dah 16 tahun mengajar. 16 tahun mengajar. Alhamdulillah. Beberapa pencapaian saya membawa murid-murid saya hingga ke peringkat antarabangsa pun. Alhamdulillah. Okey. Alright. Okey, itu saya Cikgu. Baik, itu saja. Pencapaian yang sangat memberangsangkan. Seterusnya, kita berkenalan pula dengan Cikgu Azia. Ya. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Sharifah Azia. Okey, bertugas di Sekolah Kebangsaan Sena Perlis Indra Kayangan. Merupakan guru cemerlang sains, okey, dan telah 16 tahun berkhidmat dalam bidang pendidikan ini. 16 tahun. Cikgu orang Perlis ke? Cikgu orang Perlis. kampung kita utara. Okey Cikgu. Baik, bila kita dah bersedia untuk kelas kita, apa kata kita ikut dulu kita punya SOP. Cikgu boleh sanitize tangan cikgu dulu. Kita mulakan dengan Cikgu Azia. Okey, kita mulakan Cikgu Azia. Dah pakai sanitizer, cikgu boleh buka mask dan juga letak di tempat yang disediakan. Okey. Bila cikgu dah selesai, apa kata Cikgu Muslim pula teruskan. Okey. Okey, kejap cikgu. Okey, baik. Kita kena maintain SOP tu cikgu. Kena jaga jarak sebanyak 1 meter. Itulah yang paling penting untuk kita jaga pada hari ini. Okey. Cikgu dah selesai. Okey, silakan buka pelitup muka. Baru nampak handsome tak cikgu kita pada hari ini? Handsome betul. Dan cantik Cikgu Azia. Betul tak? Saya yakin adik-adik di rumah bersetuju dengan apa yang saya katakan pada hari ini. Okey cikgu, silakan kita kembali ke posisi asal tadi. Baiklah. Cikgu, apa kata cikgu terangkan kepada adik-adik apa yang kita nak baca hari ini? Silakan Cikgu Azia. Okey, untuk dalam subjek sains, okey, hari ini kita akan fokuskan tentang kemahiran saintifik. Okey, kemahiran saintifik ni kenapa dia penting? Okey, kenapa dia penting dalam pembelajaran sains? Okey, dan
bila kita nak guna kemahiran saintifik ini dan apa tujuan kemahiran saintifik ini. Okey, itulah serba sedikit apa yang kita nak belajar pada hari ini. Mungkin Cikgu Muslim nak tambah sedikit apa yang kita nak belajar? Okey, so hari ini saya akan mengajar apa kepentingan reka bentuk dalam kehidupan kita dan bagaimana kita nak menghasilkan sesuatu lakaran dan seterusnya kita akan membina model, satu model kita. Apa yang saya akan hasilkan nanti, tunggu. Okey, nampak tak? Cikgu dah cakap kepada kita. Kalau kita nak belajar dengan lebih mendalam, kita tunggu. Dan itulah apa yang kita buat sekarang. Kita akan berehat dulu, kita akan kembali selepas ini. Sayangku, kemahiran saintifik dalam pelajaran sains ada dua bahagian, 12. Kemahiran proses sains dan manipulatif perlu dikuasai. Sayangku, kenal PMPB-nya. PM awal berbeza, pengaruhi keputusan. PB pula adalah keputusan, hasil dari penyiasatan, diperhati, direkodkan. Jangan kita lupa tulis parameternya, tulis biar lengkap, baru ada markahnya. Apa kesimpulan hipotesis hubungan, sama je caranya, corak PM, corak PB. Sayangku, nak buat pemerhatian, ayatnya tentang PB, jangan lupa bandingkan. Sayangku, nak membuat inference, beri sebab yang logik, kaitkan dengan topik. Berikan tumpukan untuk Cikgu Aziah kita pada hari ini, Cikgu. Terima kasih. Bukan sahaja pandai mengajar, Cikgu juga pandai Cikgu beritahu saya betul-betul, Cikgu penyanyi kan sebenarnya? Ha? Bolehlah sikit-sikit penyanyi syok sendiri. Saya dekat belakang tadi kan, macam ni saya dengan kru-kru semua sebab Cikgu memang pandai memberikan pengajaran dalam bernyanyi. Okey Cikgu, apa yang kita nyanyikan sebentar tadi sebenarnya? Itulah. Sebenarnya lagu tu adalah lagu parody, okey, di mana saya telah ubah suai lirik, Ubah suai lirik. daripada lagu popular kepada lagu kemahiran saintifik. Okey. Tu sebenarnya separuh saja daripada lagu tu. Baik. So lagu penuh, lagu asal, Aha. murid-murid boleh
cari di melalui internet, okey, di channel YouTube Cikgu Sharifah Azia. Itu dia. Sambil kita menyelam, kita guna air. Betul tak cikgu? Betul. So kalau nak tengok video penuh, nak tahu cikgu menyanyi penuh macam mana, boleh saksikan di YouTube channel beliau. Okey, cikgu, tengah kata kita ada video lagi yang nak tengok ni. Betul tak? Betul ya. Kita ada video apa cikgu? Okey, kita Nak akan tahu? lihat. Jom kita saksikan. Lepas ini. Itu dia video tentang kemahiran saintifik yang kita boleh nampak dalam video tadi. Boleh tak cikgu, kita berdiskusi sedikitlah mengenai apa yang diterangkan dalam video tersebut. Silakan cikgu. Okey Irfan. Baik. Sebenarnya kemahiran saintifik ni adalah satu komponen penting dalam pembelajaran sains. Okey, untuk belajar sains ni dia memberi penekanan kepada proses inquiry dan penyelesaian masalah. Baik. So, apa maksud inquiry ni? Pernah dengar tak? Pernah cikgu. Rasa-rasa saya tentang persoalan, betul tak? Pandai Betul Irfan. ke? Bijak. Terima kasih. Okey. Alright. So, inquiry ni sebenarnya persoalan. Betul lah tu? Ya. Kita bagi ayat mudah je nak bagi faham kan? Okey, Betul. inquiry ni adalah satu persoalan, tanda tanya terhadap sesuatu situasi. Mengapa dia berlaku? Bagaimana dia berlaku? Apakah cara untuk kita selesaikan sesuatu situasi itu? Sama ada kita nak menambah baik ataupun mengurangkan dia daripada seperti asal dia kepada yang mungkin lebih kurang ataupun lebih baiklah. Okey. So, untuk kemahiran saintifik ni, kita perlu kuasai kerana apabila kita ingin mendapatkan jawapan daripada inquiry tersebut, kan, kita kena jalankan penyiasatan ataupun eksperimen. Kita tak boleh sekadar bertanya, betul, tapi kita tak cari penyelesaian. Kita kan? kena ada satu kaedah untuk kita dapatkan apa sebenarnya yang kita nak cari itu. Betul, betul. Kaedah saintifik kita panggil. Kaedah saintifik. Jadi untuk mendapatkan penyelesaian itu, jawapan itu, kita menggunakan kaedah saintifik untuk menjalankan aktiviti sains dan juga eksperimen. Itulah kemahiran saintifik. Okey. Selain tu, okey, kan, kemahiran saintifik ni juga, okey, dia memberikan pengalaman belajar sains yang lebih bermakna kepada murid. Kenapa tu cikgu? Apa yang bermakna sangat ni sebenarnya? Bermakna ni erti kata yang lain lah kan. Dia masuk ke dalam jiwa. Masuk ke dalam jiwa, masuk ke sanubari lah. Ya, Sebab apa cikgu? Sebab apa? Kita dalam sains ni kita bukan sekadar belajar teori. Betul. Kita jalankan eksperimen, penyiasatan, kita teroka, kan? Barulah kita nampak kan cikgu, apa benda yang kita nak buat tu kita nampak dengan mata kita sendiri. Ya. Contohnya kalau kita nak bedah katak, kita buat benda tu dekat sekolah, betul tak? Itulah eksperimen contohnya. Betul. Nak explore ataupun nak teroka badan katak tu, anatomi dia apa semua kan, kena belah sendiri kan, tengok sendiri baru kita faham. Baru kita rasa kan. Betul. So dan kita gunakan kemahiran berfikir semua tu. Yang paling penting adalah kita mampu menggunakan apa yang kita belajar dalam kehidupan seharian. Betul. Yang paling penting adalah aplikasi tentang apa yang kita belajar dekat sekolah. Ingat tu pesan guru kita, jangan lupa untuk sentiasa peka dan juga aplikasikan pembelajaran yang telah kita belajar dekat rumah ke, kan? Betul tak cikgu? Sebab ini adalah sains sangatlah berkaitan dengan kehidupan semasa. Jadi jangan lupa ya, ingatkan kita untuk sentiasa belajar dengan rajin untuk kita berjaya pada masa yang akan datang. Okey cikgu, sudah selesai dengan cikgu punya penerangan? Ada lagi ada ni. Lagi. Teruskan ada cikgu. Lagi. Tak habis lagi. Memang takkan habis. Okey. Sebenarnya kemahiran saintifik ni dia terbahagi kepada dua bahagian. Dua bahagian. Macam yang cikgu nyanyi tadi tu kan? Ingat kemahiran tak? saintifik ada dua bahagian. Yang pertama adalah kemahiran proses sains. So kita ada 12 kemahiran proses sains. Okey, kalau boleh tengok di flashcard yang cikgu sediakan tu, okey, kita ada memerhati, kita ada meramal. Membuat inference, mengukur dan menggunakan number. Ni kalau nak sebut sampai 12 ni ambil masa juga kan? Okey, tak apa, kita record balik nanti. Okey. Dan juga kemahiran manipulatif. Okey? Kemahiran manipulatif. Apa tu cikgu? Kemahiran manipulatif sebenarnya kemahiran psikomotor. Iaitu bagaimana kita
mengawal pergerakan badan kita untuk mengendalikan eksperimen. Sama ada sebelum kita jalankan eksperimen, okey, semasa kita jalankan eksperimen dan selepas kita jalankan eksperimen. Dia pun lebih kepada adab dan tertib. Adab Sebab eksperimen okey. kalau kita nak jalankan, dia mesti ada aturan dia. Betul, kita ada dia punya prosedur dia. Satu-satu kena ikut. Kalau tak jadi lah. Betul tak? Betul. Dia kita tak boleh terus buat eksperimen Main benda tanpa tak boleh. perancangan kan. Baik. Okey, dan kemahiran manipulatif ni penting supaya eksperimen dapat dijalankan dengan teratur dan selamat, tidak membahayakan diri sendiri, makhluk-makhluk sekeliling kita Makhluk-makhluk sekeliling. dan juga persekitaran. Okey. Baiklah, yang paling penting sekali kalau kita nak buat eksperimen ni kena jaga keselamatan. Kadang-kadang kan sains ni kita ada eksperimen yang menggunakan api dan sebagainya. Betul. Kena jaga keselamatan tu, itu yang paling penting sebab kita tak naklah cedera dan sebagainya. Kita nak kita punya eksperimen tu berjalan lancar sahaja. Okey cikgu, teruskan. Okey, alright. So, sekarang ni kan, alright. Bila dah katakan tentang inquiry kan, Okey, persoalan. persoalan Baik. kan. So apa agaknya persoalan kita untuk hari ni? Apa yang eksperimen kita nak lakukan pada hari ini? Sebelum tu kita tengok VT ini. Cikgu, saya nampak tadi banyak sangat bela udara tu. Takkan kita nak pergi Turki pula ni? Apakah daya COVID-19 Apakah sekarang daya ni? kan tak boleh gerak ke mana-mana? Tak boleh. Jadi kena bersabar sikit. Tak apa, Baik. kita tengok video saja kan tadi kan. Okey. So Irfan, kita dah tengok video tentang apa tadi tu? Belon udara Udara panas. panas. Betul. Daripada video tu lah kan, cikgu nak tanyalah, apa yang Irfan nampak? Apa yang Irfan perhatikan? Yang pertama sekali saya nampak satu scenery yang cantik. Okey, dan kita nampak dekat sini ada pelbagai jenis saiz belon udara panas. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan warna juga pelbagai je. Itulah apa yang saya nampak lah. Ya, okey. Nampak tak ada yang terbangnya tinggi? Ada yang terbangnya rendah? Nampak ada? cikgu? Ada. Okey. Rasa-rasanya lah, kalau kita nampak kan memang ada yang besar, ada yang kecil kan? Betul. Okey, itu kita panggil sebagai saiz belon lah kan? Saiz belon. Okey. Rasa-rasanya lah. Yang mana? Belon yang manakah yang terbangnya lebih lama? Tempoh masa penerbangan belon manakah yang lebih lama berbanding yang lain? Kalau cikgu tanya saya rasa-rasanya lah kan. Tak tahu betul ke tidak. Macam mana kita nak tahu betul atau salah? Tak boleh main cakap je. Kita Ah. kena nampak sendiri apa yang kita nak buat tu. Jadi, selepas ini kita akan merancang eksperimen, okey, dan kita akan melaksanakan eksperimen tersebut, okey, secara langkah demi langkah. Okey. Alright. Baik, nampaknya cikgu dah bagi tahu kita lepas ni kita akan buat satu eksperimen, tapi sebelum tu kita berehat dulu, kita akan kembali selepas ini.
Kembali bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Macam biasa, hari ini kan kita nak belajar apa? Kita belajar sains dan juga reka bentuk. Dan kalau adik-adik ingat tadi, sebelum kita berehat, kita ada cakap yang kita nak buat eksperimen. Tapi sebelum kita teruskan dengan eksperimen, Cikgu Azia ada sedikit lagi penerangan. Jom kita dengarkan. Okey Irfan, ingat tak tadi cikgu ada tanya kan? Tentang hubung kait antara saiz belon udara, kan Okey. ada yang besar yang kecil kan? Betul, dengan cikgu. tempoh masa penerbangan belon udara. Di situ bila Irfan cakap, ulang balik tak? Makin besar, Makin besar belon udara panas tu, makin lamalah ia terapung di udara. Adakah pernyataan Irfan itu betul atau salah? Kita tak tahu lagi. Ini yang kita panggil sebagai hipotesis. Hipotesis maksudnya kesimpulan awal. Kita tak terima dan kita tak tolak. Kita ambil dulu dan kita jalankan eksperimen itu untuk pastikan betul ke tidak. Lepas kita jalankan eksperimen, kita dah buat pemerhatian, kita dah tafsir maklumat, buat kesimpulan, barulah kemudian baru kita tahu hipotesis itu diterima atau tidak. Jadi hari ini kita dah tetapkan eksperimen kita. Penyataan masalahnya, apakah faktor yang menyebabkan belon udara ini tempoh masa penerbangannya berbeza. Betul. Kan ada yang cepat, ada yang lambat kan? Lambat, So sekarang lepas kita membuat pernyataan masalah, kita dah bina hipotesis tadi kan? Betul, cikgu. Kita akan mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni penting Dia adalah komponen penting apabila kita menjalankan eksperimen. Dalam eksperimen ada 3 pemboleh ubah. Yang pertama adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Dimanipulasi. Kita yang cikgu nyanyi tadi PM kan? Itu short form dia lah. Baik. Alright. Pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah bergerak balas. PB. Pemboleh ubah dimalarkan. Cikgu panggil short form ni sebagai PUMA. PUMA. Pemboleh ubah malar kan? Baik, faham, PUMA. cikgu. Alright. So apa beza antara pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dengan pemboleh ubah yang dimalarkan? Sangat penting untuk murid-murid faham konsep dia. Sebab kalau salah yang tu, automatik kita punya eksperimen tidak akan dapat berjalan lancar. Dan kita tidak akan mendapat keputusan yang tepat dan betul serta mungkin akan diragui. Jadi untuk eksperimen kita nanti ni, pemboleh ubah dimanipulasi adalah benda yang berbeza daripada awal dan kita tahu dia akan mempengaruhi keputusan. Baik. Alright. So, nanti kita tengok apa pemboleh ubah dimanipulasi kita. Tadi kita tengok belon udara berbeza saiz, betul? Berbeza saiz. Daripada awal kita akan buat saiz belon udara itu berbeza. Berbeza-beza. Maknanya pemboleh ubah dimanipulasinya adalah saiz belon udara. Faham. Dan dulu. bila kita jalankan eksperimen itu, apa yang kita nak catatkan? Mestilah. Apa yang kita nak rekodkan? Masa ke cikgu? Pandai. Okey. Tempoh masa penerbangan belon udara. Kita akan lihat 2 belon udara yang berbeza saiz ini, berapa lama kebolehan dia untuk terbang di udara dan turun semula. Itu pemboleh ubah bergerak balas. Dan pemboleh ubah yang dimalarkan adalah benda yang mesti kita bagi sama supaya eksperimen itu berjalan dengan adil dan tidak mengganggu keputusan eksperimen. Cikgu. Itu dia. Serba sedikit mengenai kaedah saintifik yang akan digunakan dalam eksperimen kita pada hari ini. Cikgu dah selesai terang. Ya. Baiklah. Kita teruskan dengan eksperimen yang akan dimulakan oleh Cikgu Muslim. Silakan, Cikgu. Terima kasih. Saya mendapat tugas berat hari ini sebab saya kena buat belon. Belon bukan sebarang belon, tapi kena buat daripada kertas pula. Alamak. Macam mana nak Macam terbangkan mana tu kan? ni, Tapi sebelum kita bina ni, jadi kita ada belajar sedikit tentang reka bentuk lah. Cikgu. So kita untuk menghasilkan sesuatu produk kita perlulah melakar. So dekat sini saya buatkan satu catat alih dekat sini kan. Yang pertama kita kena menjana idea. Idea di mana? Macam mana kita nak dapatkan idea ni? Tadi kita dah tahu masalah. So masalah saya hari ni, saya kena hasilkan belon. Belon udara panas. Bukan satu, tapi 2. 2 pula macam mana, Cikgu? Besar dan kecil. Kemudian daripada kita dah fikir apa bentuk dia, macam mana bentuk belon udara panas tu, kita kena lakarkan. Lakarkan pula. Kita lakar. So maksudnya daripada apa yang kita fikir tu, kita kena pindahkan ke dalam kertas. Contoh kat sini saya ada roket. Roket ni.
Okey, so saya fikir roket ni bentuk macam ni lah lebih kurang. So daripada dia dah hasilkan satu lakaran, kita baru dapat hasilkan sebuah model tu. Okey, alright. So kita dah hasilkan lakaran. Okey, so task saya hari ni, tugasan saya hari ni untuk menghasilkan belon udara panas kan. Okey, jadi saya dah hasilkan contoh beberapa lakaran. Lakaran ni kita boleh hasilkan lebih daripada satu. Kenapa lebih daripada satu? Sebab apa cikgu? Sebab kita nak banyak saiz kan? Banyak saiz satu, kita nak pilih yang terbaik. Okey. Kadang-kadang kita fikir ni macam-macam kita fikir. Betul. Kita nak bentuk 4 segi. So kita ada belajar bentuk-bentuk asas kan. Kita ada bulat, 4 segi, okey, segi tiga. Tapi macam Irfan tadi tengok, belon tu kebanyakannya bentuk apa? Untuk inilah macam bulat macam belum macam bulat. Okey, mungkin murid boleh hasilkan ada yang atas dia bentuk bulat. Mungkin juga ada yang bentuk 4 segi. Oh, boleh juga cikgu. Itu kita punya jana idea. Mungkin sebab murid dah belajar tentang bentuk-bentuk asas kan. Okey, jadi kita ada bentuk 4 segi. Alright. Kemudian mungkin yang macam Irfan nampak tadi, kita ada bentuk bulat. Tapi bawah dia pun ada 4 segi. Betul. Okey, kemudian daripada beberapa lakaran ni tadi kita boleh pilih. Mungkin kita akan pilih satu yang terbaik. Macam Irfan nampak tadi, berbentuk bulat dan bawah dia kecil. Okey, alright. Jadi daripada situlah kita dapat daripada lakaran tadi kita boleh analisis, kita nilai dan kita buat tambah baik. Right. Kemudian kita dah lakar ni, jadi kita kena fikirkan apa bahan dan peralatan yang akan kita gunakan. Okey, jadi kita akan ke proses seterusnya, kita hasilkan produk. Okey, jadi sekarang ni kita akan hasilkan satu belon udara panas. Okey. Saya akan tunjukkan dulu bahan dia. Apa cikgu? Yang pertama sekali, yang penting sekali kena ada apa? Okey, yang penting sekali kita kena ada kertas. Kertas, okey. Kertas bukan sebarang kertas. Kertas apa tu? Okey. Kalau kita biasa tengok kertas bersaiz A4 tu kan? Okey, dia tebal. Tebal. Betul Betul. Okey, jadi kalau kita nak buat yang besar maknanya lagi berat lah. Lagi berat. Jadi susah nak terbang. Okey, jadi kita akan gunakan kertas yang paling tipis yang saya jumpa. Okey, ini nama dia kertas tisu. Kertas tisu. Okey, biasanya kadang-kadang kita jumpa dekat dalam kotak kasut kan? Yes, betul. Yang untuk masukkan dalam kasut tu. Yes, okey, betul. Okey, tapi yang ni kita akan ni saya dapatkan di kedai-kedai alat tulis lah. Okey, yang ni kalau murid-murid ataupun cikgu-cikgu di luar sana nak buat, boleh dapatkan kertas ni di kedai alat tulis lah. Okey, ini satu yang paling penting. Kemudian saya gunakan buluh ataupun rotan. Kadang ada di kedai alat tulis pun ada jual juga. Okey, yang ni fungsi dia sebagai tulang. Okey, tadi kita tengok lakaran tadi kan, kita di mana lakaran tadi? Dekat situ. Okey. Alright, lakaran ni bawah ni kita ada satu bahagian yang keras sebenarnya. Okey. Dia bahagian tulang sini. Jadi ini adalah tulang dia lah. Tulang dia. Okey. Dekat situlah kita akan letak rotan ni. Yes. Okey. So saya mulakan untuk bina. So dekat sini saya akan bina satu biru udara panas. Okey. Saya menggunakan 4 helai kertas ni. 4 helai kertas tisu. Okey. Mula-mula ni tadi besar Kemudian saya lipatkan 2. Okey. Kemudian kita akan buat di bahagian bawah dulu. Yang ni lebih kurang saya lipatkan sedikit dekat sini. Okey. Saya ambil sebahagian, separuh lah lebih kurang. Betul-betul. Kemudian kita akan buat segitiga macam ini. Dan saya akan potong dia. Okey. Kenapa cikgu potong ni? Cikgu nak buat bentuk apa sebenarnya? Okey, kita tengok lakaran kita tadi kan. Okey. Bahagian atas dia bulat. Bahagian bawah dia kecil. Macam muncul sikit. Jadi kita akan, bahagian bawah tu kita akan kecilkan nanti. Jadi kita buang sedikit. Satu fungsi dia untuk kita ringankan lagi belon kita. Faham cikgu. Barulah boleh terbang lagi tinggi. Okey. Okey, saya potong kat sini. Okey, kemudian yang ni saya letak tepi. Baik. Kemudian yang bahagian atas ni pula. Okey, kita tadi nampak bulat kan? Bulat, betul. Okey, jadi kita yang ni kita potong melengkung. Kalau yang bawah ni tadi kita tegak. Dia tegak. Yang ni kita potong melengkung sikit untuk dapatkan bentuk bulat bulat tu. Okey. Yang ni potong. Yang ni pun ada kemahiran manipulatif. Okey, kemahiran manipulatif sebab masa kita menyediakan bahan ni semua kan, kita perlu mengendalikan peralatan dengan berhati-hati. Betul cikgu. Aktiviti menggunting menggunakan peralatan yang tajam. Jadi kena berhati-hati dan tolong ikut peraturan, aturan dia.
Kan? Itulah kemahiran manipulasi. Adik-adik juga kalau nak buat eksperimen dekat rumah, okay, tolong dapatkan supervision daripada ibu bapa, okey? Sebab benda yang kita pegang ni tajam, gunting kan, Yes, boleh mencederakan. okey. Jadi kena dapatkan dulu perhatian daripada ibu bapa, okey? Okey. Alright, teruskan cikgu. Alright. Seterusnya, okey, kita dah potong tadi, maknanya ada 4 helai kat sini. Meja ni saya rasa kena besarkan lagi. Kena besarkan lagi, cikgu. Tak muat, cikgu. Tak Alamak. muat. Okey, Kalau okey. kalau kat rumah saya dah bersila dah. Kan? Okey. Faham, cikgu. Alright. So, dekat sini saya ada 4 helai. Okey, apa yang seterusnya? Kita akan cantumkan, kita akan gam dulu bahagian yang bawah sini. Bawah sana. Jadi, kita gunakan gam putih. Gam putih. Biasa kalau yang biasa menggunakan craft ataupun apa namanya? Macam Gam craft polistrin, tangan. Okey, craft okey. tangan kan. Okey, boleh dapatkan juga di kedai alat tulis lah. Alat tulis, So kita akan gamkan di keliling sini. Okey. Kita cantumkan dulu satu. Okey. Dan bahagian yang sedikit susah adalah di bahagian melengkung. Bahagian bulat kat atas tu. Ya. Okey. Sebab kat situ dia akan susah sedikit. Kalau kat sini dia terata kan. Betul, Sebab yang kat atas ni dia melengkung, jadi nak gam tu susah sedikit. Susah sikit. Tapi boleh. Okey, kita cuba. Yang penting cuba. Kita cuba. Itu yang sebab paling itu penting. kemahiran eksperimen kita mencuba. Okay? Kalau tak cuba tak tahu, betul tak? So, dekat sini Okey. saya dah buat satu kan. Okey, yang ni saya dah buatkan satu. Okey, dan besar ni. Besar. Orang boleh macam. Okey, so bila dah cantum dia jadi macam ni besar. Okey. Okey, so dia cantumkan. Ini yang dicantumkan 4 kertas tu, cikgu. 4 kertas. Okey. Jadi saya dah buat dulu. Kalau nak buat ni ambil masa. Ambil masa, baik. Jadi saya buatkan dulu. Ini antara dia punya hasil lah. Okey, hasilnya. Okey, langkah seterusnya kita akan letakkan kita punya tulang ni tadi. Tulang yang bulat kat bawah Yang tu lah. bulat ni tadi kan. Okey. Okey, so kita akan letakkan dekat bahagian ni. Okey. Dan sama juga kita akan gam dekat keliling dia ni. Baik. Supaya dia tahan. Okey. Okey. Alright. So, kemudian ni yang ni pun akan ambil masa juga lagi. Jadi saya pindah ke sini satu lagi. Okey. Yang ni saya dah buat. Yang ni saya buat besar. Yang ni saya buat kecil. Okey. Selamat dah saya. Selamat dah. Sebab Betul, tugasan cikgu. saya dah hasilkan dua. Besar dan kecil. Kecil. Okey. So Okey. yang ni. Okey, saya tunjukkan yang ni. Ni saya akan gam juga lagi kat sini. Mana gam saya? Ini cikgu. Penuh dah. Ini gam. Okey. 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 So saya akan gam dekat sini. So macam ni lah kita akan gam dia. Baik. Okey. So kita gam. Kalau yang besar cikgu guna 4 helai kertas. Kalau yang Yes. kecil guna berapa, cikgu? Saya gunakan 3. 3. Okey. Okey. Baik. Okey. Okey. Kita nak make sure tulang dia tu melekat lah sebab tu kita gamkan dia. Sebelum ni saya mencuba gunakan kertas. Okey. Kertas yang tebal sikit. Tapi tak boleh. Sebab apabila kita letakkan besi nanti, kita akan letakkan dawai sebenarnya. Okey. Sebab kita nak letakkan bahan alat pemanas dia. Oh, Sebab kalau kita tengok belon tu kan, kita nampak daripada jauh pun kita nampak api kan. Api, nampak jadi, haba dia tu. Dekat sini kita ada alat bahan pembakar dia. Okey, yang ini saya buat sendiri. Cikgu buat sendiri? Yes. Okey. Saya tunjukkan cara nak buat bahan bakar dia pula. Silakan cikgu. Okey, bahan bakar dia, ni saya letak tepi dulu. Baik, terima kasih. Penuh meja saya kerjakan kan. Okey, ni nama dia eksperimen. Betul. Banyak bahan. Okey, dekat sini ni saya dah buat. Okey, bahan bakar dia saya gunakan kapas. Yang ni kapas. Okey, dan lilin. Okey, mula-mula lilin ni saya panaskan dahulu dan cair. Kemudian kapas ni saya susunkan di dalam bekas orang kata loyang kan. Biasa orang buat kuih. Buat kuih ke buat kek ke kan? Adik-adik semua, murid-murid semua, jangan ambil loyang mak awak nak buat kuih. Nanti marah Okey, nanti. marah pula nanti. Kalau nak buat, minta kebenaran mak ayah awak. Okey, so macam ni, kita susunkan. Macam ni saya dah buatkan satu. So lilin yang cair tadi, saya ambil sedikit demi sedikit, saya tuangkan dalam ni. Okey. Saya tuangkan, masukkan sedikit demi sedikit di dalam loyang ni. tu. So tisu ni tadi kita masukkan sikit-sikit dan akhirnya jadi macam ni. Oh, dia akan keras cikgu? Dia akan mengeras lilin. Okey. Jadi daripada besar ni tadi kita boleh potong jadi kecil-kecil macam ni. Okey. Dan ni sebab kita nak jalankan eksperimen, kita gunakan belon yang berlainan saiz. Berlainan saiz, betul. Tapi ada sesuatu yang kita Perlu malar. Malarkan. Yang kita samakan untuk kita semua. samakan. Jadi saya gunakan saiz pembakar yang sama. Orang kata bagi aci. Bagi aci, bagi adil lah okey, kan? bagi adil. Alright. Okey. So, kita ada dua pembakar ni. So yang ni yang akan kita gunakan nanti. Okey. Alright. Alright. Okey. Kemudian yang ni, ni tak habis lagi ni. Tak habis lagi? Tak habis lagi. Sambung cikgu. Okey. So yang ni tadi
Okey. Apabila kita dah gam ni tadi, tulang ni tadi, dia akan melekat dekat sini. Okey, kita kena pastikan benda tu melekat lah Yes, baru jadi. Ya, okey. Jadi nampak bulat Nampak bulat. Okey, jadi nampak bulat. Seterusnya, Seterusnya, kalau dah sedia, boleh Okey. dah jalankan eksperimen. Tapi dah sedia ke belum? okey, right. So kita akan sediakan dulu. Siapkan dulu Okey, Okey, cikgu. yang ni adalah dawai. Dawai. Okey, dawai ni kita gunakan untuk memegang bahan bakar ni tadi. Baik, faham. Kita gunakan dawai ni, besi. Kita tak boleh nak gunakan kertas juga. Kertas terbakar lah kan? Terbakar lah, betul? Nak gunakan buluh pun sama juga, terbakar nanti. Okey, jadi kita menggunakan bahan yang tidak boleh terbakar, itu besi. Besi. Okey, jadi saya akan letakkan dekat sini. Macam mana kita nak masukkan, cikgu? Silakan. Okey, alright. So macam mana nak masukkan kan? Okey. Okey, dawai ni saya ambil lebih kurang 2 utas kan? Okey, 2 dawai ni saya buat panjang macam ni, kemudian atas dia saya lipatkan. Fungsi dia nanti ni kita akan masukkan dekat bahan bakar ni macam ni nanti. Okey. Saya akan masukkan dekat sini nanti. Okey, macam tu nanti. Baik. Okey. Okey. Ni sekarang cikgu buat apa ni, cikgu? Macam cikgu Okey, tengah ni saya- asing-asingkan dia. Saya kembangkan dia sebab Baik. kita nak gunakan 4 penjuru ni tadi. Okey. Faham. So dawai ni kita akan cocokkan dekat sini. Kita akan sambungkan lah 4 penjuru. Ya, kita akan buat 4 penjuru ni kat sini. So kita yang mula-mula ni kita lipatkan dulu sebab kita nak bagi alat bahan bakar ni kat tengah-tengah. Aha. Kalau sengit nanti bahagian tu akan terbakar. Baik, cikgu. Ah, Okey, apa okey. kata cikgu sambung buat dulu? Okey. Selepas ni jangan ke mana sebab kita akan tengok hasil belok udara panas yang akan dilakukan oleh cikgu kita pada hari ini. Sebelum tu kita rehat dulu. Kembali selepas ini. Masih bersama saya Irfan dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi sebelum berehat, kita dah buat satu belon udara panas. Nak tahu jadi ke tak? Jom kita bersama dengan Cikgu Muslim. Okey, terima kasih. Okey, saya sambung lagi sikit. Boleh, cikgu. Okey, sebelum kita nak terbangkan dulu belon udara ni, kita kena tahu dulu ataupun kita kena pastikan dulu keselamatan sebab kita bermain dengan api. Betul. Okey. Jadi untuk keselamatan, okey, saya masukkan dulu bahan bakar ni kat dalam ni. Okey, saya masukkan kalau kamera boleh nampak. Nampak. Okey, saya masukkan kat sini dan saya yang bahagian atas ni saya bengkokkan sedikit untuk memegang dia. Lah, memegang. Okey, untuk baik. memegang tu kan. Okey, untuk memegang tu. Okey. Dan untuk salah satu aspek keselamatan dia, saya letakkan tali. Okey, apa fungsi dia, cikgu? Okey. Belon udara panas ni apabila kita bakar, kita lepaskan dia akan terbang tinggi. Betul. Berapa di tinggi? angkasa. Berapa tinggi yang dia boleh terbang? Dia tak tahu. Wallahualam. Wallahu Saya tak alam. tahu. Saya pun tak tahu. Okey, jadi untuk mengelakkan dia terbang tinggi, terbang jauh, jatuh kat hutan ke rumah orang, terbakar rumah orang. Allah. Jadi kita kena pastikan keselamatan dululah. Baik. Okey, jadi kita akan letakkan tali. Tali, okey. Tali ni saya gunakan dalam 1/2 meter ataupun dalam 60 cm macam tu. Saya buatkan di 4 penjuru. 4 penjuru. Okey, jadi dia akan tahan di situ dan saya akan ambil tali lain, saya akan ikatkan di bawah bahagian bawah ni lah. Okey. Jadi dekat sini kita boleh kawal, kita boleh pegang. Orang kata macam main layang-layang. Oh, macam main wow. Okey, faham. Terlepas.
Maksudnya kita boleh ada satu tali panjang untuk mengawal Ya, pergerakan di angkasa tu. Jadi kita tak lepaskan belon ni ke udara. Okey. Jadi selamatlah. Belon kita ni tak ada terbang ke rumah orang ke apa kan. Kita tak nak lah kan terbakar rumah orang, betul tak cikgu? Yes. Okey, itu aspek keselamatan. Jadi nak tahu, nak tengok belon ni boleh terbang ke tak? Saya silakan. Okay. Baik cikgu, sebelum kita tengok jadi ke tidak video kita, apa eksperimen kita dengar dulu apa yang Cikgu Azhar nak cakap. Okey. So tadi ni kita dah bina hipotesis Okey. kan. Okey, semakin bertambah saiz belon udara, semakin bertambah tempoh masa penerbangan belon udara. Adakah hipotesis itu betul atau tidak? Okey, kita akan jalankan eksperimen. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Muslim dah memudahkan Sama-sama. kerja cikgu. Memang Okey, mudah banyak-banyak lah kan. Dah dengan magicnya dah siap Dah siap. dua belon udara yang berbeza saiz. Di mana itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey? PM dia, pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah saiz belon udara. Okey. Dan lepas ni kita akan jalankan eksperimen. Okey, pastikan sebelum jalankan eksperimen tahu langkah-langkah eksperimen. Apa yang kita nak mulakan, bagaimana langkahnya yang pertama, seterusnya sehinggalah kita menerbangkan belon udara ini, okey, dan merekodkan pemerhatian. Okey. Yang nak terbangkan belon tu, kita kena faham satu ni. Tempoh masa penerbangan belon udara tu macam mana. Baik. Kan? Betul. Nanti kita tengok ni, kena tengok betul-betul, okey, sebab kita tak dapat nak jalankan eksperimen tu di sini. Sebab betul. kita menggunakan bahan bakar kan. Tak naklah bahayakan semua orang. Ni tak ada dah program nanti Kang. Okey, alright. Okey. Jadi kita rekodkan dalam video demo eksperimen yang telah dijalankan oleh Cikgu Muslim. Terima kasih banyak-banyak lagi sekali Cikgu Muslim, Sama-sama. my good partner. Alright. Okey. Okey. Baik, sebelum tu apa kata kita saksikan dulu video demo bagi belon panas udara ini. Jom kita saksikan. Okey cikgu, cikgu boleh cakap. Okey, alright. Apa yang kita nampak dekat sini? Dekat sini saya dah rakamkan. Okey. So dekat sini nampak saya buat forward lah cepat. Baik. Okey, jadi kita nampak jadi belon tu terbang lah. Dekat sini saya, dekat sini masa ni pun angin kuat sebenarnya. Jadi saya tak angkat Saya kawal. Oh, cikgu kawal. Supaya dia tak Bergerak ke sana jauh sini. ataupun Okey. boleh ke kanan ke kiri. Tapi ke. memang terbang cikgu. Dia akan terbang Pak. Okey. Dia jatuh. So belon yang kecil 5 minit. 5 minit. Okey, yang ni belon yang besar. Jadi dia mula terangkat. Okey, dia hebat naik. cikgu. Okey. Saya cepatkan sikit lagi. Okey. Okey, dia akan terapung lah. Jadi saya kawal dia. Saya pegang kanan kiri, pegang dekat tulang dia lah. Lepas tu dia akan terapung. Nampak dia terapung kan? Okay. Cikgu, kita disarankan untuk buat di tempat lapang, betul tak cikgu? Yes, ya. Sebab kalau banyak benda di sekeliling mungkin membahayakan. Sebab tu itu pun saya gunakan kerusi tadi untuk tahan dia supaya dia mula nak naik tadi kan. Saya tahan dengan kerusi tu tadi. Okey. Jadi belon yang besar mengambil masa 10 minit. 10 minit. Jadi Nampak tak perbezaan dia? Belon yang kecil 5 minit. Belon yang besar 10 minit. Kenapa macam tu? Okey, siapa nak jawab? Cikgu Azhar ke Cikgu Muslim? Sebentar. Okay, tadi kita nampak kan, okey, murid perlu tahu bila masa nak rekodkan tempoh masa penerbangan belon udara. Betul cikgu. Okay. Kalau kita lihat tadi ni, belon tu, okey, penerbangan dia bermula daripada dia mula naik, kita start jam randik, okey. Dia terbang tu dan akhirnya dia turun semula kembali ke lantai ataupun ke tanah, kita stop jam randik. stopkan dia. Okey. Di situ kita akan rekodkan pemerhatian kita. So, bagaimana kita nak rekodkan pemerhatian? Perlu ni. Takkan kita nak buat eksperimen tak ada sebarang perekodan data kan? So, dalam sains ni untuk eksperimen kita ada banyak bentuk untuk perekodan data. So, antaranya yang cikgu sediakan okey sebagai contoh, okey, yang pertama adalah jadual. Okey, kita boleh buat dalam bentuk jadual. Itu yang paling senang. Kan? Betul, cikgu. Okey, dan yang kedua adalah carta palang. Carta palang macam mana cikgu? Itulah yang kita tengok kat sini. Baik. Boleh mula sekarang ke? Okey. Alright. Teruskan cikgu. Okey, kita mulakan dengan ni jadual dulu Jadual, Okey, jadual pemerhatian adalah salah satu bentuk komunikasi. Ini kemahiran komunikasi kita kemahiran saintifik, kemahiran proses sains iaitu berkomunikasi. Di mana kita merekodkan pemerhatian kita dalam bentuk jadual. Tapi kena pastikan, pastikan kedudukan pemboleh ubah dimanipulasi mesti berada di hadapan. Manakala kedudukan pemboleh ubah bergerak balas berada di akhir. Tak boleh terbalik cikgu
Tak boleh. Okey. Ingat tu, sebab adik. logiknya Kan? kita tahu pemboleh ubah bergerak balas ini adalah keputusan. Betul. Kita akan dapat selepas kita jalankan penyiasatan. Kemudian. Kemudian. Jadi logiknya tajuk tu kat kemudian dah. Kemudian lah. Kan? Ingat tu Okey. adik-adik semua ya. Okey, teruskan cikgu. Alright. So, kita tengok kat sini saiz belok udara di mana kita tahu tadi, saiz belok udara kita ada 2, kan? Yang pertama kita labelkan A tadi. Dia memang dalam eksperimen lebih mudah untuk kita labelkan A dengan B. Tapi kena tahulah yang mana besar, yang mana kecil. Kan? So, untuk yang A ni tadi ni, besar. Yang besar. Okey. B tu kecil. Baik. Alright. So, kita ingat semula. Tadi Cikgu Muslim kata tempoh masa penerbangan belon udara A yang besar tu 10 minit. Betul Cikgu 10 minit. Muslim? Okey. 10 minit. Jadi di atas ni dah ada minit kan? Maksudnya kita just tulis 10 saja. Nak tulis 10 minit pun tak ada masalah. Tapi yang penting 10 tu, angka 10 tu. Manakala belon udara B yang kecil itu tempoh masa penerbangannya adalah 5 minit. Okey. Maka siaplah kita punya jadual pemerhatian. Baik cikgu. Okey. Cikgu kalau cikgu rasa tak selesa, cikgu beri kesan sikit. Tolakkan sikit Excel tu. Tolak. Oh baik cikgu. Okey, Baru. alright. Okey. Alright cikgu. Seterusnya, ini Seterusnya. jadual kan? Okey. Kita tunjuk pula Apakah ia? carta palang. Carta palang. Graf lah. Kan biasa kita nak sebut graf kan? Tapi Okey. dalam kita punya istilah bahasa Melayu tu kita panggil carta palang. Pun sama, mesti ada maklumat pemboleh ubah dimanipulasi di bawah dan pemboleh ubah bergerak balas. Tempoh masa penerbangan belon udara. Kita ada belon udara A besar, belon udara B kecil. Okey. Macam mana kita nak rekodkan dalam bentuk carta palang? Macam mana tu, ni nak cikgu? kena lukis ni, nak kena lukis. Okey? Alright. Okey. Kalau tadi kita ada 5 minit dan 10 minit kan? Okey, cikgu. Okey, jadi kita letak sini 5 minit. Okey, di atasnya 10 minit. Okey, Kita tak cikgu. payah tulis minit sebab dah ada minit kat sini. Okey cikgu. Okey, Dalam 1 minit cikgu, kita selesaikan kita punya cartan. okey. Baik so, cikgu. yang besar tadi dia ambil masa 10 minit kan? Okey. Buat je palang. Okey. Guna pembaris lah sebaiknya. Itu kemahiran manipulatif kan? Okey. Tapi alright. So inilah contohnya. Okey. Perekodan data dalam bentuk carta palang. Baik cikgu. Dan Okey. bila kita dah buat ni, kita buat pemerhatian, apa yang kita nampak daripada sini, memang belon udara yang lebih besar, dia mengambil tempoh masa penerbangan yang lebih lama. Lebih lama, betul. Jadi kesimpulan dia, dia. lepas buat pemerhatian baru kita dapat tafsir data, dapat kesimpulannya semakin bertambah saiz belon udara, semakin bertambah tempoh masa penerbangan belon udara. Jadi, Jadi, persoalannya dan jawapannya kepada kita punya persoalan tadi. Adakah hipotesis diterima atau tidak? Rasa-rasa macam mana? Berdasarkan keputusan eksperimen kita, adakah hipotesis yang Irfan buat awal-awal tadi diterima atau tidak? Jawapannya semestinya diterima. Betul. Baiklah cikgu. Terima kasih tahniah. kepada Cikgu Azhar dan Okey. Cikgu Muslim kerana bersama saya pada hari ini dalam Mahir di Didik TV KPM. Dan kita akan kembali pada esok hari pukul 2 hingga pukul 3 macam biasa. Dan terima kasih lagi sekali kepada cikgu-cikgu dan penonton di rumah. Dengan itu, selamat tinggal dan bye-bye. Thank you so much everyone. Bye.